Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, di talian kita bersama dengan Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Dr. Koh Kachai. Selamat pagi, Dr. Koh. Ya, selamat pagi. Dr. Koh, melihat kepada perkara ini, apa pandangan MMA melihat kepada isu ini dan apa yang dapat MMA tegaskan berdasarkan apa yang berlaku ini? Tentang isu ni, MMA memang tak dapat cerita lebih sebab kami pun tak tahu tentang laporan yang akan dibuat oleh untuk result yang investigation yang dibuat oleh pihak polis. Ya. Jadi tentang insiden ini tak dapat jelaskan lagi. Tapi memang kami sedih lah bila ada mendengar cerita yang ada lagi salah satu doktor yang meninggal dunia. Tak tahu mungkin dia tak pasti lah kenapa kes ini berlaku, tapi memang amat sedih lah kalau ada kes. Dr. Koh, kita juga ada terima laporan bahawa ada pihak yang mendakwa bahawa Dr. Junior ini menderita dengan waktu kerja yang tidak berperi kemanusiaan. Adakah ini ada kaitan dengan kepenatan atau keselamatan di tempat kerja itu sendiri? Apa yang perlu diperjelaskan oleh pihak berwajib dalam hal ini melihat kepada pandangan oleh MMA? Kalau nak cakap tentang tempat kerja tentu ni memang susah nak beritahu lebih sebab kita pun tak tahu keadaan tempat kerja dia kan. Tetapi dalam masa banyak tahun ni memang ada komplain dari doktor junior yang tempat kerja mereka waktu kerja memang terlebih dan mereka ada stres. So betul lah. Tapi kami tak boleh kata yang situasi macam ni memang di hospital yang ada houseman. So not every hospital, maybe certain hospitals you will see certain incidences, dan kami tak boleh ambil yang single incidence ini untuk berkata yang houseman punya dia ada work conditions lah. Kita tak boleh kata yang semua houseman pun mengalami keadaan kerja yang memang teruk. Ya, sekiranya mungkin ada beberapa tempat yang memang waktu kerjanya agak panjang juga. Tapi ada yang menyatakan bahawa itu adalah satu lumrah yang harus dilalui oleh kebanyakan pegawai perubatan. Melihat kepada perkara ini, apa perkara yang perlu mungkin diubah suai, mungkin dibaik pulih berkenaan dengan perkara ini, Dr. Koh? Memang dalam beberapa tahun ini KKM telah ada chip system untuk control number of hours that the houseman work. Tetapi kami masih kita mesti faham bahawa housemanship ialah training period. Sebab training period tu kita boleh cakap houseman mesti kerja 8 jam sahaja sebab we have to look at what is happening on the ground during the time of training sebab mereka mengendalikan pesakit kan. So when you are working with patients, we can say that we have to work strictly 8 hours. Jadi mungkin ada yang kerja lebih masa sebab dia nak habiskan kerja dia. Tapi on the whole, saya rasa kerajaan yang throughout this period they have already been looking into it. But we are aware of certain cases where housemen feels they have been overworked. Dan kalau ada housemen yang complain, memang we will be up to higher authorities look into whether this is true or not. Dr. Koh, ada juga pihak yang menjelaskan bahawa bebanan yang mereka hadapi ini akibat daripada masalah kurang tenaga kerja yang sukar untuk dibaik pulih lah. Maksudnya agak sukar untuk ditangani dengan segera, memandangkan ramai graduan perubatan sama ada gagal atau mungkin mereka ni terpaksa menunggu lama untuk diterima dalam perkhidmatan. Jadi dalam perkara ini bagaimana kita nak tanganinya? The delay in absorbing them to service itu memang perkara lain. Tapi dalam yang sedang dalam servis memang banyak sebab kalau banding dengan dulu houseman yang kami ada memang dulu kekurangan, tapi sekarang ni memang banyak houseman sebab tiap tahun pun 5,000 lebih graduan yang keluar kan. Jadi dari apa yang kami tengok memang tak ada kekurangan houseman, tapi mungkin ada mismatch placement dia. Ada tempat yang kekurangan houseman, ada tempat yang lebih. Tapi kami tahu yang PKM sedang mengatasi masalah ini. Dan ini bukan masalah yang kami nampak di keseluruhan lah.
Dr. Ko, mungkin sekiranya ada mana-mana doktor junior yang mungkin ingin mengajukan aduan, bukan saja doktor junior, mungkin ada pegawai berbatan yang lain yang ingin ada beberapa perkara yang ingin diluahkan. Mungkin MMA ada satu tempat spesifikasinya untuk mereka memberi idea atau cadangan atau mungkin aduan yang ingin diajukan. Memang pihak MMA pada tahun 2017 kami dapat banyak doktor junior yang menghadapi masalah kerja. Jadi kami sudah lancarkan satu hotline yang kami panggil Help Doc. Help Doc ni dia sebagai 2017 dan kami ada nombor telefon. Pada masa tu nombor telefon tu dijalankan 24 jam. Tapi lepas kita when we launch the program, kita dapati yang tak banyak doktor yang akan telefon kita pada waktu malam. So we work office hours. Kalau nak lebih tahu keterangan lebih lanjut, boleh pergi ke website MMA www.mma.org.my www.mma.org.my atau email kepada helpdoc HELPDOC helpdoc@mma.org.my. Ya, Dr. Ko, mungkin boleh kongsi sedikit menerusi laman web tersebut, apa agaknya aduan-aduan yang paling kerap diterima? Okey, dalam sejak 2017 kami telah terima lebih kurang 120 lebih aduan dan lebih kurang 80% ialah dari houseman dan 15% dari pegawai perubatan dan dari pakar pun kita dapat 5%. Jadi jangan sangka yang semua aduan datang dari houseman saja. Yeah. Doktor yang lain pun menghadapi masalah dalam pekerjaan. Dan antara aduan yang diterima, Dr. Ko, kalau tidak keberatan untuk kongsikan? Semua orang ingat dan yang dari houseman kita dapat kebanyakan aduan dia dari kes bully. Tapi sebenarnya bukan, sebab kami ada kes bully memang ada. Tapi selain dari itu ada yang menghadapi masalah mental bukan masalah yang besar tapi dia work stress. Stress dalam tempat kerja sebab mereka, a lot of them are not aware of the amount of work which is needed to be done when they are under training. So semasa dia masuk training, dia menghadapi tekanan yang memang kuat lah. Yeah. So it's not really about bullying. Some cases bullying, but the rest of them actually work stress. Ya. Okey. Baik, terima kasih Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Dr. Ko Kachai yang mengulas berkenaan dengan bebanan waktu kerja doktor junior. Laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.